غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey. Sampai muka surat apa dah? 14. 14. Sorry, 15. 15 dah baca ke belum baca? 15 ambil yang nak tiga akhir, Ustaz. 3 akhir. Ya, daripada bawah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15. Baris ketiga akhir. Alright. Jadi kita hanya mengulang kembali perkataan yang ada di muka surat 12. Perkataan yang ada di muka surat 12. Artinya dakhala, telah masuk. Yadkhulu, masuk. Udkhul, masuklah. Jadi muka surat 15 itu sudah sampai kepada fi'il amar, masuklah. Okey. Jadi kita sudah berada di hujung-hujung ni. Jadi insya-Allah awal tahun baru nanti kita akan masuk topik yang barulah. Awal tahun lah. Okey, kena ambil mood awal tahun lah. Okey, apakah topiknya? Kita tunggukan tahun depan. Cuma bila kita masuk, sekali lagi bila kita masuk topik baru, insya-Allah pada awal tahun depan, tak lama lagi ni, seminggu 2 lagi ni. Jadi kita akan sama-sama meninggalkan level beginners ni lah, level permulaan. Jadi dia naik sikit level dia. Sudah sedikit, maknanya tahap kesenangan tu sudah diangkat sedikit. Tapi tak adalah susah yang sampai meninggal dunia ke, tak ada. Dia maknanya cuma perlukan ni sikit lah, fokus sikit, buat kerja rumah dan sebagainya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa qila udkhulan nar ma'a ad-dakhilin. Okey. Qila. Yang ini kita dah sentuh pada sesi yang lepas. Okey. Boleh nampak? Boleh nampak skrin? Boleh. Boleh. Saya tulis boleh nampak? Belum tulis? Okey. Nampak. Boleh. Okey. Ini daripada qala. So normalnya ialah qala. Telah berkata. Yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Qila, dikatakan. So yang qila ni pasif. Kata kerja pasif. Mudaratnya yuqalu. Okey. Jadi sebenarnya setiap kata kerja yang kita belajar tu, kita dah selesai madhi, mudhari', amar, nahi. Okey. Jadi sebenarnya setiap set fi'il madhi yang kita belajar tu, dia ada satu lagi set dipanggil pasif. Kata kerja pasif. Yang normal ni adalah aktif. Cuma yang menariknya pasif ini
dia hanya setakat madhi mudhari' saja. Dia tak ada amar, tak ada nahi. Contohnya kalau makan. Makan dia ada past tense, telah makan. Sedang makan. Makanlah. Jangan makan. Itu kalau kata kerja aktif, dia ada pelaku dia. Tapi kalau kata kerja tu pasif, telah dimakan. Sedang dimakan. Macam mana kita nak arahkan dimakanlah? Mana boleh. Jangan dimakanlah, tak boleh. Sebab arahan tu mesti ada orang dia. Kita nak mengarahkan mesti ada orang depan kita kan. Makan sekarang, tiba-tiba dimakanlah. Jadi kata kerja pasif ni dia sekadar ada madhi dan mudhari' saja. Qila wa qila, dan telah dikatakan. Dan telah dikatakan. Udkhula. Ini fi'il amar untuk kamu berdua. Antuma. Ini fi'il amar di jari telunjuk tengah-tengah dan jari tengah tengah-tengah. Kita tujukan kepada kamu berdua, lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Okey. Udkhula, masuklah kamu berdua. An-nar, dalam neraka. Masuklah kamu berdua ke dalam neraka. Ma'a, bersama. Dakhilin. Kata kerja kita ialah dakhala, telah masuk. Yang ini nanti kita belajar dalam wazan. Dakhil, orang yang masuk. Perkataannya ialah dakhilun. Ini orang. Orang yang masuk. Kalau seorang lah. Yang ini ada ya nun kat belakang ni. Ini rombongan ni. Okey. Rombongan orang-orang yang masuk. Okey. Ya. Ma'a, bersama. Ad-dahilin, orang-orang yang masuk. Okey. Alright. Seterusnya. Wadan. Okey. Wadan. Udkhulu. Masuklah. Yang ini kita pergi kepada antum. Jari tengah bawah sekali. Jari tengah bawah sekali. Wadkhulu, dan masuklah kamu semua. Okey. Al-baba, pintu. Masuklah kamu semua pintu. Maknanya masuk melalui pintulah. Masuk melalui pintu. Sujadan. Maksud sujadan? Sujud. Literally kita kata sujud. Tapi kalau sujud nak masuk macam mana? Berangkat. Tunduk. Maknanya apa? Tunduk. Merendah diri. Tunduk ataupun merendah diri. Okey. Okey, yang terakhir. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman.
Udkhulu, masuklah kamu semua. Masuklah kamu semua fi dalam, pada, ke dalam. Perkataan silmi di sini diterjemahkan sebagai agama Islam. Masuklah kamu semua ke dalam agama Islam secara apa? Kafah, secara total, secara menyeluruh, secara komprehensif, secara holistik. Maknanya kena ambil semua sekali lah. Bukan pilih yang kita suka, yang tak suka kita buang. Tak mampu nak amalkan, belum mampu nak buat, cerita lain. Tapi jangan tolak. Contohnya, yang kita suka, yang kita excited apa contohnya? Tak payah suruh pun. Tak payah suruh, sebelum subuh datang. Harta warisan. Wah, yang itu ikut Islam tuan-tuan. Marah dia kalau tak ikut agama. Dalam bab lain, Allah. Dia mula hau semua keluar. Okey. Surat 16. Alright. Kembali kita kepada perkataan qala tadi. Yang ini kita tak pernah lagi minta buat kerja rumah ni. Kalau buat kerja rumah ni letih kita ni. Qala ni kalau kita masukkan, dia masalahnya qala ni kalau kita masuk ke semua jari-jari tapak tangan madhi kita, masalahnya dia kata kerja yang ada apa? Dia kata kerja yang ada huruf sakit di situ huruf sakit sama ada alif, waw ataupun ya. Ya. Yang disebut sebagai huruf illah. Huruf illah. Dalam bahasa dipanggil illah. Dalam tajwid dipanggil huruf mad. Alif, waw, ya. So, dalam bahasa huruf illah boleh. Ataupun Mak Saleh kata apa? Vowel. A-E-I-O-U tu. Vowel. Jadi Mak Saleh 5 huruf. Arab 3 huruf saja. Alif, waw, ya. Okay, kita pun 5 juga. A-E-I-O-U. Okey. Illah. Illah ni bahasa Arab lah. Orang Melayu pun pakai juga. Cuma dia macam tak perasan. Dia pakai dekat mana? Bila pergi pejabat pergi sur. Ilat. Oh. Ilat kekal. Nak minta pampasan tu, berapa banyak kecederaan akan dinilai. Ilat tu lah. Jadi sebab itu dalam bahasa Arab pun kadang-kadang dia terjemah sebagai huruf cacat. Huruf yang cacat. Illah ni. Kenapa dia cacat? Sinilah. Maknanya, tengok sekali lagi. Alif waw ya ni, dia fleksibel. Apa maksud fleksibel? Dia ni macam boleh tukar-tukar sama-sama dia. Yang ni kena hafal saja. Contoh, kita tengok contoh sini. Ini, tengok sini. Ini huruf kedua, huruf apa ni? Alif. Alif kan? Dekat sini alif tak ada. Betul? Contoh. Pagi dah start pening. Okay. Contoh kalau sihat. Sihat tu maknanya tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Kalau zahaba, okay, kita ambil contoh Okay. Kalau yang normal katakan, madhi dia dakhala lah kita boleh sekarang kan, dakhala, telah masuk. Ni madhi kita. Mudhari' kita, okay, dia mesti ada ya, dia mesti ada dal, betul? Dia mesti ada kha, mesti ada apa? Lam. Nampak? Mana huruf asal kat sini apa?
Tambah ni je. Apa yang kita tambah? Ya. Ya. Mudhari' kita tambah apa? Ya. Di sini ya juga. Tapi mana alif ni? Betul? Tadi huruf dia qaf, alif, lam. Bila tambah ya, dia jadi apa? Qaf, waw, lam. Mana alif? Jadi maknanya terpulang pada Arab. Dia nak guna alif ke, dia guna waw ke, dia guna ya ke? Terpulang. Tak ada satu kaedah. Yeah. Alright. Contoh, katakan madhi dia sama, tengok sini. Ejaan madhi dia sama. Katakan kita ambil perkataan apa? Yang sakit. Telah tidur. Tengok pattern telah tidur ni. Dengan qala sama tak pattern dia? Sama. Nampak? Tetapi waktu dia mudhari', sini dia pakai waw. Yang sini dia pakai apa? Dia pakai alif pula. Nampak? Okey. Ada tak yang pakai ya? Alif, waw, ya? Ada. Ada. Contoh? Ya telah datang. Ya ji'u. Ya. Mari kita pening sama-sama. Hilang alif. Jadi maknanya apa? Tengok sini. Dia ada pakai alif. Sekali lagi. Dia boleh pakai apa? Wow. Dia boleh pakai? Ya. 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 Okay. Jadi apa maksud dia? Sini. Sama ada alif, sama ada waw, sama ada ya. Alif, waw, ya. Okey. Jadi yang ini dia tak banyak lah, tapi ada kata kerja yang kita consider sakit. Sakit tu maksudnya apa? Salah satu daripada huruf dia ada sama ada alif, waw ataupun ya. Okey. Ya. Jadi mudhari' dia pun tak ada satu penentuan. Dia boleh jadi tambah alif, tambah waw, tambah ya. Yang lebih menarik nanti bila kita cuba apa? Bila kita cuba masukkan qala, katakan satu perkataan tadi, qala. Dalam ayat kita ada qala. Katakan kita nak masukkan dia kepada semua sekali tapak tangan fi'il madhi. Dia akan jadi masalah di situ. Kenapa? Kalau dakhala kita suruh buat latihan, masukkan dalam tapak tangan madhi, dia tak ada berubah apa-apa. Kita cuma tambah belakang saja. Dakhaltu, dakhalna, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna. Okey, maknanya apa? Depan semua kekal. Kita hanya top up imbuhan fi'il madhi di belakang saja. Tapi kalau qala dan yang bersaudara dengannya, okey, qala dan sesiapa yang bersaudara dengan dia akan berubah. Apa maksud dia berubah? Kalau yang asal qala, jari kelengking. Jari kelengking tengah-tengah qala. Keduanya telah berkata. Jari kelengking bawah sekali qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mana atas sekali? Dia seorang perempuan. Qalat. Mereka berdua? Qala. Qalata. Mereka semua? Kulna. Dah balik depan pula. Dia tak ada qal dah. Bermula daripada jari manis bawah sekali sampailah kita start balik dekat ibu jari. Saya jadi qultu. Dia tak ada kal tu. Nampak? Dia ada separuh baris atas, separuh baris depan. Nahnu jadi qulna. Ini yang saya kata sakit ni. Dengan kita sakit ni. Anti jadi ni, sini jadi kulti. Sini, jari tunjuk. Kultuma, kultunna. Jari tengah kulta, kultuma, kultum. Jadi maknanya masuk dalam kelima-lima jari-jari mudhari' itu ada separuh yang dikekalkan qaf itu ikut baris asal,
Tapi bila kita start dekat ibu jari itu, dia jadi baris depan pula. Sebab itu yang ini kategori special. Apakah semua baris depan? Tidak juga. Contoh, tidur. Sini tengok tidur. Tidur bunyi dia apa? Nama. Betul? Maknanya dekat jari sini normal lagi lah. Nama, nama, namu. Tiba-tiba kalau saya tidur jadi apa? Nim tu pula. Dia tak kata num tu. Kenapa? Jangan ditanya. Bukan bahasa saya. Dah harap kata nim tu, nak buat macam mana? Jadi terpulang dia. Ini special case. Ini insyaAllah 2022 kita masuk. Bila antibody kita dah kuat sikit, baru kita perkenalkan lah. Selagi mana vitamin belum cukup lagi, kita tak nak sentuh lah. Okey. Jadi wa kulna, cuba lihat di sini. Ayat kita tu baris pertama, tuliskan saja asalnya ialah qala, telah berkata, wa kulna, dan kami telah berkata. Dan kami telah berkata. Ya. Sini Ustaz letak kami katakan. Sebenarnya kami telah berkata. Lahum, kepada mereka. Bagi mereka. Udkhulu, masuklah kamu semua. Masuklah kamu semua al-baba, pintu. Sujada, dalam keadaan sujud. Tunduk, merendah diri. Itu simbolik. Sujud itulah. Bukan sujud betul. Kalau sujud merangkak masuk dia. Ya qaumi, wahai kaumku. Udkhulu, masuklah kamu semua. Antum arahan untuk antum. Al-ardhal muqaddasata. Al-ardha al-muqaddasata. Okey. Kalau susah sangat, Al-ardha al-muqaddasata tu letak satu title saja di situ. Holy Land. Tahu Holy Land? Tahu. Holy Land tu lah. Yang suci. Kalau susah nak faham, letak nama filem dia kat situ. Kingdom of Heaven. Allati, yang. Okey, perkataan allati di situ dia merujuk kepada al-ardha, bumi. Perkataan bumi adalah muannas. Allati yang kataba. Kita dah belajar kataba. Apa maksud kataba? Tentu. Menentukan. Kitab atau kitab? Sabar. Kitab tu buku kan? Kataba? Buku. Kataba. Bukan menentukan. Kataba makna asalnya telah menulis. Allati kataballah, yang Allah telah tetapkan. Allah telah tulis tu makna Allah dah tetapkan. Dah dicatat. Tentukan boleh juga Ustaz kan? Tentukan pun bolehlah makna konteksnya. Lakum, bagi kamu semua. Okey. Jadi maknanya kalau Israel kata Palestin tu dia punya, betul lah. Faktanya pernah begitu satu masa dahulu. Memang dihususkan untuk dia. Cuma berubah kerana keingkaran, kekufuran yang dilakukan. Tapi asalnya memang dipanggil apa? Tanah yang dijanjikan untuk dia. Udkhulu al-jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun.
Dalam ayat kita, dia ada highlight dua perkataan di situ. Pertama, khauf. Apa itu khauf? Takut. Takut. Khauf adalah takut. Kita tengok. Sebentar. Khaufun. Okey. Dengan khaufun dalam ayat kita dia pakai noun lah. Dia tak pakai kata kerja. Sedih dia pakai kata kerja. Sedih dekat ujung tu dia pakai fi'il mudhari'. Tahzanuna. Antum lah. So kalau kita tukar kepada apa? Mudhari' asal jadi apa? Yah apa? Tukar je lah. Daripada antum kembalikan kepada huwa. Buanglah ta tu. Ta dekat depan buang. Buang waw nun kat belakang. Itu cara kita nak kembalikan mudhari' asal. Yahzanu. Madhi dia apa? Hazana ke hazina? Hazina. Hazina. Yahzanu. Azan. Jadi madhi dia hazina. Mudhari' dia yahzanu. Okey. Hazina yahzanu. Jadi kalau kita nak pairkan dengan noun yang ada pada khauf ni, kita kena guna apa? Huznun. Kesedihan. Tak boleh pakai hazina. Hazina tu kata kerja. Khaufun, takut ataupun ketakutan. Ini bukan telah takut Telah takut Huznun, kesedihan. Oh, dia ni. Jadi kena dua-dua pakai noun lah. Master. Alpun. Okey. Soalan simple saja. Apa beza takut dengan sedih? Takut tu takut lah. Sedih berduka cita. Dia Kita berpanjangan. kita tak terima jawapan takut tu takut, sedih tu sedih. Yang tu tak terima. Takut dia banyak benda yang di. Kalau andai kata kita ditanya, memang kita tahu takut. Bahasa Melayu pun. Sedih kita tahu sedih kan. Tapi kalau orang tanya definisi ataupun orang cuba kata apa maksud sebenar takut, apa maksud sebenar sedih, ataupun apa situasi yang menggambarkan takut, apakah situasi-situasi yang menggambarkan, yang boleh explain, describe kesedihan. Dia berbeza tu. Nampak simple. Sedih itu daripada kesan sesuatu dalam ingatan. Okey. Itu dah dekat-dekat lah tu. Hati. Sedih. Dia bukan isu hati ke luar hati ke tepi hati ke tak ada. Ya. Berpanjangan. Apa sedih kalau dalam Quran sedih merujuk kepada benda yang dah lepas. Sedih lah. Allah. Kalau hari tu kita tak pergi sana. Duk meratap, yang Melayu kata meratap, menangisi. Itu benda-benda yang dah berlalu. Tetapi takut, dia benda yang kita tak pasti. Katakan saya takut lah. Kalau saya join kelas bahasa Arab ni takut pitam tengah hari ni. Takut pula. Padahal tak pitam lagi pun. Jadi takut ni benda-benda yang belum berlaku, kita andaikan. Ustaz, yang menarik, sebentar. Yang menarik, perkataan ini dua-dua Allah guna dalam ayat lain tu di mana? Dalam ayat bila Allah suruh manusia sedekah harta. Ya. Apa tak? Bila Allah kata sedekah harta, di belakang tu Allah kata apa? Orang yang menyahut seruan Allah itu dia tidak ada khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tak takut. Kalau kita kan takut. Kan bagi ni kan short pula duit aku sedih. Allah terlebih pula bagi tadi. Patut bagi RM1 tu bagi RM10. Contoh kan. Sebab maknanya dia tak ada takut, dia tak ada sedih. Jadi orang masuk syurga samalah. Benda ni semua dah tak ada. Allah kata udkhulu al-jannah. Masuklah kamu semua ke dalam syurga.
La khaufun alaikum. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kerisauan. Alaikum ke atas kamu semua. Wala antum. Dan tidak kamu semua. Tahzanuna. Kamu semua bersedih. Dan tidak kamu semua bersedih. Okey. Alright. Yang waqala, dan dia telah berkata. Waqala, dan dia telah berkata. Udkhulu, masuklah kamu semua. Misra. Misra di sini Mesir. dalam Quran perkataan Misr tidak semua yang bermaksud Mesir. Kembali. Apa maksud tidak semua Misra bermaksud Mesir? Contohnya apa? Bila mana Bani Israel dia boring makan manna wassalwa. Makanan tu dah diturunkan setiap hari daripada langit. Dia bosan. Lama tak makan budu lama tak kena cincaluk. Jadi dia minta apa? Dia minta bawang, dia minta kacang. Dia minta itu, dia minta ini. Jadi Nabi Musa kata apa? Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Kau nak sibuk sangat makan tu, pergi. Ihbitu Misran, turunlah kamu semua. Jadi dalam Quran perkataan Misr, kalau dia tak ada tanwin, itu merujuk kepada Mesir. Mesir maknanya dia ada sebelum Rasulullah ada. Dia tamadun lama. Jadi perkataan Mesir itu bukan perkataan bahasa Arab lah. Sebab itu dia tak ada tanwin. Tapi kalau ihbitu Misran, waktu itu ada tanwin. Jadi maknanya kadang-kadang disebabkan Mesir ni, kalau kita pergi Mesir, orang dia akan cakap Mesir ni ummud dunya. Maknanya Mesir ni orang kata mother of the city ke, mother of, maknanya ibu dunia lah, sebab dia tamadun awal kan. Jadi maknanya dalam Quran kalau merujuk mana-mana bandar, mana-mana pekan, dia akan pakai perkataan apa? Mesir. Mesir. Jadi di sini memang Mesir sungguhlah. Okey. Jadi maknanya, dan dia telah berkata, Yusuf telah berkata. Apa Yusuf kata? Ketika mana dia mengalu-alukan kedatangan ayah dia dan adik-beradik dia. Udkhulu Misra. Masuklah kamu semua ke Mesir. Makna literal masuklah kamu semua. Makna konteksnya welcome to Egypt. Misra, Mesir. InsyaAllah. InsyaAllah. Amini. Orang-orang yang aman. Maknanya masuk saja insya-Allah jadi orang-orang yang mendapat keamanan, ketenteraman. Jadi pegang ayat ini,
Kalau tak hafal, shoot dekat handphone, tulis dekat mana-mana. Kalau ada rezeki besok datang Mesir, sampai di airport, sebelum kita lepas job semua sekali, biasanya dia akan minta rasuah lah. Tips, dia kata tips. Macam-macam dia minta kita ya. Dia minta itu, dia minta ini. Kadang-kadang kalau tak faham bahasa Arab tu macam susah je dia nak lepaskan. Jadi tunjukkan ayat ni kat muka dia. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Kata masuk Mesir aman, takkan minta rasuah, nanti dia malu. Tak ada, gurau dia kata. Gurau tadi saja je. Okey. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Okey. Baris yang pertama, itu surat 16. Untuk surat 16, baris yang pertama, kita ada perkataan singular. Bab. Pintu. Ayat yang kita baca ini adalah plural kepada bab. Abwab. Pintu-pintu. Jadi Allah kata, fadkhulu, maka masuklah kamu semua. Masuklah kamu semua abwaab jahannam. Pintu-pintu neraka. Khalidin. Mereka kekal. Mereka kekal fiha, di dalamnya. Mereka kekal di dalam. Okey. Semut. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Perkataan an-namlu itu adalah nama surah kita. Suratul Namli. Surah semut. Okey. Tetapi di awal perkataan kita pakai namlah. Semut betina. Jadi tafsir-tafsir yang peringkat awal, belum ada lagi orang yang mengkaji alam semut. Dia hanya bezakan betina jantan begitu je lah, tapi dia tak pasti apa signifikan di situ. Rupanya semut tidak ada king, dia ada queen saja. Yang bagi arahan tu perempuan, jantan tak ada. Sebab itu qalat namlatun, Allah berkata, namlatun, semut betina itu, dalam kurungan queen itulah. Apa yang dia kata, ya ayyuhan namlu, wahai semut, wahai sekalian semut, udkhulu, masuklah kamu semua. Masuklah kamu semua ke mana? Masakin. Maskan. Masakin tu singularnya ialah maskan, tempat tinggal. Maskanun. Jamak dia masakin, tempat tinggal kamu. Sila masuk. Okey. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan salam. Udkhuluha. Masuklah kamu semua ke dalamnya. Masuklah kamu semua ke dalamnya. Bi dengan salam, keselamatan, kesejahteraan, dan dalam keadaan amini, orang-orang yang aman, tenang, tentram. Tak payah fikir apa-apa, masuk je. Aman.
Okey. Baris yang terakhir berbeza dengan baris yang keempat daripada atas. Baris keempat daripada atas itu final chapter. Itu dia punya happy ending. Itu berada di hujung surah Yusuf. Tapi baris yang terakhir, ini ketika mana adik-beradik dia pergi ke Mesir dan tak tahu Yusuf berada di situ. Nak minta bantuan. Sebab Palestin dalam keadaan kesusahan, kelaparan, Wallahualam. Mungkin ada apa? Kemarau, hasil tak menjadi. Jadi ke mana nak minta bantuan? Terpaksa pergi ke Mesir. Jadi Palestin pergi Mesir boleh ke tak? Boleh. Boleh. Tapi tak boleh jalan kaki. Kena cross Red Sea, Laut Merah. Jordan. Bukan Jordan. Israel dengan Mesir tu dia sempadan je. Di Israel tu ada pantai yang boleh mandi, seberang tu Mesir lah. Tapi dia kena cross Laut Merah. Lebih kurang kena cross Selat Melaka pula. Jadi maknanya, tapi dia tak cerita pula lah kat situ. Sampan siapa dia pakai dan sebagainya. Tapi maknanya tak boleh jalan kaki lah. Jadi, ketika mana nak pergi ke Mesir, minta advice daripada ayah ketika itu. Jadi apa yang Nabi Yaqub pesan kepada anak-anak dia? Wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Di dalam ayat kita ini sudah ada perkataan singular dan plural. Bab, abwab. Okey. Jadi dalam ayat ini kita gabungkan dua-dua sekali. Kita gabungkan jadi maknanya fi'il amar, fi'il nahi ni ada satu je lah. La tadkhulu. Itu je. Tak banyak dalam Quran Telah masuk banyak, sedang masuk banyak, masuklah banyak, jangan masuk tak banyak. Jadi dalam kompilasi yang saya bagi ini ada satu je lah. La tadkhulu. Itu fi'il nahi dia. Kemudian di hujung tu dia ulang kembali fi'il amar. Wadkhulu. Okey. Jadi apa advice daripada ayah kepada anak-anak? Wa qala, dan dia telah berkata. Dan dia telah berkata. Ya baniyya. Ini bani kita tambah dengan dhamir saya di belakang. Biasanya ya bani Israil. Wahai bani Israil. Di sini dia kata apa? Ya baniyya. Wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku. Jadi pesanan daripada ayah, la tadkhulu. Jangan kamu semua masuk. Janganlah kamu semua masuk. Min babin wahid. Dari Melayu kata wahid dulu. Bahasa Melayu nombor dulu baru objek. Bahasa Arab kalau satu objek dulu baru nombor. Contoh, sebuah buku. Melayu kata apa? Melayu kata buku dulu ke sebuah dulu? Buku sebuah. Sebuah dulu. Mak Saleh kata book one ke one book? One book. One book. Arab kata kitabun wahidun. Kecuali kita guna bahasa Melayu lah. Ana urid wahid kitab. Ni Arab. Wahid kitab itu Arab Melayu. Dia tak pakai wahid kitab. Dia kata apa? Kitabun wahid. Nombor belakang. Okay. Dia hanya start nombor depan di mana? 3 ke atas. Bila 3 ke atas baru dia start nombor. Salah satu kutubin. Arba'atu kutubin. Dia tak kata kutub salasah. Terbalik pula. Dia buat nota saja.
bab nombor ataupun nombor senang, 1, 2, 3 tu senang. Itu numbers. Tapi kalau kita masuk bab yang orang Melayu kata apa? Penjodoh bilangan. Tahu penjodoh bilangan? Yang ada sebuah, 2 buah, 3 buah. Itu adalah antara topik yang the toughest one dalam bahasa Arab. Itu perlukan makan bulan tu. Okay, segala obat semua kena sedia sebelum belajar. Vitamin, madu, tualang lah. Madu, semua kena ada. Jadi, la tadkhulu min babin wahid. Jangan kamu masuk dari satu pintu. Tetapi arahan daripada ayah, wadkhulu, dan masuklah kamu semua, min daripada abwabin, pintu-pintu. Pintu-pintu yang bagaimana? Mutafarriqatin, yang berpisah-pisah, yang berbeza-beza, Yang berlainan. yang ceranggah, aku dah kata. Berceranggah pula dah. Ceranggah. Berceranggah, Serangga. Okey. Kenapa ya Ustaz? Apa? Nabi Yaakob pesan pada anak-anaknya masuk pintu berlainan ni? Sebab pertama dia satu rombongan. Jadi kalau apa-apa berlaku, kot-kot ada masalah dekat immigration nanti, yang lain boleh lepaslah. Kita masalah kita satu bas rombongan Cik Kia, semua problem. Dengan satu-satu bas kena balik. Jadi maknanya bila pergi daripada kampung satu bas rombongan Cik Kia sampai mana? Sampai KLIA kalau boleh dalam masa 2 jam tu buat-buat tak kenal dulu. Tak kenal. Maknanya jadi at least kalau apa-apa berlaku sampai degatlah. Yang balik 2 orang kan. Kita kat situlah nak makan nasi goreng tepi tu. Situlah nak buka ni. Alright. Habis. 17. Surat yang ke-17, set yang terakhir. Masuk perkataan sajadah. Telah sujud. Correctnya yasjudu. Usjud. La tasjud. Terus ke muka surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba. Aba di belakang itu adalah fi'il madhi. Madhi sakit lah. Sebab di hujung dia huruf alif. Alif yang berbentuk ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu apa? Enggan. Dalam hadis Nabi kata, semua umat aku akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba. Kecuali siapa yang tak nak. Dia tak nak nak buat macam mana? Nabi bagi analogi begitu. Kecuali sesiapa yang aba. Maksud aba, dia tak nak. Enggan. Macam mana? Dia enggan. Jadi, fasajada, maka sujud. Okey. Jadi walaupun kita bukan bahasa Arab perbualan, kalau kita bahasa Arab perbualan misalnya, itu nanti kelas lain lah. Kan ada 2-3 kelas kita ni bahasa Arab kan. Ini secara simple sajalah. Dalam bahasa Arab, ayat. Melayu kata ayat. Arab kata apa? Jumlah. Jumlah tu sentence. Jumlah tu ialah sentence. Jadi kalau pergi belajar bahasa Arab perbualan ke bahasa Arab komunikasi, jumlah ni penting. Okay, jumlah, sebelum jumlah tu dia akan suruh kita buat apa? Jumlah mufidah. Sila buatkan satu ayat jumlah mufidah. Apa maksud jumlah mufidah? Ayat yang lengkap. Ayat yang boleh difahami. Dia tak boleh buat apa?
Tiba-tiba bila semua buat jumlah mufidah, dia buat pendek je. Ana fi sadaqallahul azim. Ana fi. Mana? Ana fi dia. Ana fi. Maknanya yang ini dia panggil tidak mufidah. Maksud tidak mufidah, tak difahami, tak ada faedah. Okay. Alright. Penulisan dengan perbualan lain. Okay. Alright. Itu kalau ni lah. Tapi kalau dalam penulisan ada banyak, saya bagi yang simple aja lah. Dia panggil ismiyah. Jumlah ismiyah. Okay. Satu lagi jumlah apa? Fi'liyah. Lagi fi'liyah. Maknanya ismiyah itu ialah ayat yang start dengan isim, start dengan kata nama. Fi'liyah tu ayat yang start dengan kata kerja. Kata kerja. Okey. Jadi supaya kita boleh faham perbezaan di situ, sedikit saja secara asas saja. Jadi di sinilah letaknya perbezaan, di mana bahasa Melayu hanya menerima kategori yang pertama saja. Ismiyah. Maknanya gabungan di antara subjek dan predikat. Subjek, predikat bahasa Melayu. Ini kita. Jadi dalam bahasa kita jumlah fi'liyah tu totally tak diterima. Maknanya grammatically salah. Tapi bahasa Arab menerima dua-dua. Dalam bahasa Arab dua-dua yes. Betul. Okey. Contoh Bahasa jadu. katakan Muhammad akala. Muhammad makan apa? Al-aruz. Nasi. Al-aruzza nasi. So ini bahasa Melayu. Muhammad subjek, akal al-aruz predikat. Tapi Arab dia boleh buat akala Muhammadun. Balik. Yang ini Arab pun betul. Okey. Akala Muhammadun al-aruzza. Okey. So, dua-dua perfect. Dua-dua flying colours. Tetapi bila mana Melayu hanya menerima bersih ini, tengok baik. Bila Melayu hanya menerima bersih ini, mana-mana ayat sama ada komunikasi, penulisan ataupun ayat Quran yang gunakan terbalik begini, kita akan terjemah ini juga. Faham? Kita tak akan terjemah ini. Siapa-siapa yang cuba terjemah ini mengikut kaedah ini, itu yang diterbalik-terbalik. Okey. Telah memakan nasi itu oleh Ahmad. Letih gitu. Aduh, dia pakai bahasa kita lama pula. Oleh. Mana? Ya, siapa yang dengar Tok Guru terjemah macam itu, maknanya dia akan terjemah kitab Arab mengikut style Arab ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita tak faham pening. Kita kuning. Dia tak boleh sebab apa? Pattern ini tidak ada dalam bahasa Melayu. Telah memakan Muhammad akan nasi itu. Akan. Mula. Nok kita. Okey. Saya tak nak sentuh yang itu. Saya nak sentuh yang ini saja. Supaya kita boleh relatekan dengan ayat yang kita nanti. Jadi, sekali lagi ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Okey. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, walaupun dari sudut terjemahan, kita akan bermasalah di sini. Tetapi secara practically, orang yang belajar Arab, purely memang belajar Arab, sekolah Arab, duduk dengan Arab dan sebagainya, kita lebih prefer yang ini dalam penulisan. Sekali lagi, ikut Melayu, kita kena ikut subjek dan predikat. Yang ini terbalik. Tetapi in practically,
kita lebih prefer yang ini. Why? Kenapa? Di sinilah rahsianya. Kalau kita buat ismiah, kenapa kita tak prefer yang itu? Kerana dia meletihkan kita. Kalau Sini. Macam mana yang kita kata dia meletihkan kita? Mari kita lihat. Mari kita lihat sama-sama sebelum kita berhenti dan rehat, tidur untuk menenangkan diri dan sebagainya. Okey. Okey. Masalahnya di sini apa? Bila mana kita tambah lebih daripada seorang. Nampak? Wah, Ahmad. Andai kata tak hafal tapak tangan, akalah. Nampak? Ni, nampak? Sebab ini dah humah. Betul? Ini huwa. Tiba-tiba dah berjemaah pula makan hari ni. Lebih daripada 2 pula. Wah. Siapa lagi datang? Ali. Wah, Ali. Dah bertiga pula, orang tak ajak pun datang. Akalu. Nampak? Kalau tak hafal fi'il madhi, Habis dah. habis salah jawapan. Sebab tak ingat yang akala, akalu. Nampak? Maknanya ini memerlukan kita mahir jari-jari apa? Madhi. Berbeza dengan yang ini. Di sinilah rahsianya. Kita akan lebih rehat. Nampak macam santai saja. Kenapa? Kerana seorang pun akala, 2 orang belasah pun akala. Nampak? 100 orang pun akala saja. Dia tak ada ubah belakang. Mak kan sebab dia. Ya Ustaz. Nampak? Jumlah fi'liyah. Jadi cuba fahamkan dekat muka surat 18 baris atas tu, yang sujud tu seorang ke ramai? Pasal Malaikah tu plural. Ramai plural. Ya. Jadi apa masalahnya? Masalahnya kalau kita start dengan apa? Kita tukarkan al-malaikatu sajadu. Kalau tak hafal. Nampak? Kalau kita buat al-malaikatu sajada, salah. Tetapi di sini kalau ada yang dah boleh faham, timbulkan persoalan di situ. Kenapa yang sujud tu ramai, tiba-tiba dia pakai sajadah saja. Dia tidak pakai sajadu. Balik kepada sini, nota kita. Ayat dalam bahasa Arab terbahagi 2. Boleh start dengan jumlah ismiyah, fi'liyah. boleh start dengan fi'liyah. Maknanya nak mudah kita ambil yang ini. Adalah fi'liyah. Kalau ambil yang ini kena tukar. Kalau seorang sajadah, 2 orang sajadah, ramai sajadu. Kalau hang tak sujud lah. Nampak gaya tak sujud lah. Rukuk aje lah. Daripada pagi sampai petang rukuk je lah, tak ambil sujud lah. Tak ingat macam mana? Okey. Itu rahsia. Kenapa? Lain kali kalau masuk kelas-kelas perbualan ke kelas penulisan, tolong ambil yang ini. Jangan ambil yang ini. Apalagi kalau dia suruh buat exam, tapak tangan tak bagi bawa masuk kelas. Hang kita. Kalau tapak tangan tu dia bagi kita masuk kelas, okey. Okey. Walaupun ramai dia mesti mufrad kan yang depan tu. Yes. Maknanya sama, kita apply yang sama untuk perempuan. Kalau kita start dengan kata kerja, ayat kata kerja, kita pakai yang sajadat saja. Sajadat. Nampak? Maknanya sajadat, Fatimah sajadat. Fatimah wa Aisyah sajadat. Al-muslimatu sajadat al-muslimatu. Ramai pun dia pakai sajadat je. Tapi kalau kita start dengan Fatimah sajadat. Fatimah wa Aisyah sajadatan. Al-muslimatu sajadna. Okey. Bagus tu. Kalau tak hafal habis. Billahi taufiq wa hidayah lah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lagi dia wabillahi taufiq tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tahu. Dia tak hidayah.
Oh, saya faham. Dia kena Itu rahsia. Walaupun nampak macam kenapa ada ismiyah, ada fi'liyah. Jadi Melayu tak boleh. Kita hanya menerima ismiyah saja. Sebab itu kita tidak ada ayat yang start dengan kata kerja. Jadi sebab itulah kita bermasalah dan kita selalu marah tanpa sebab kepada bangla-bangla yang ada di stesen minyak kerana dia cakap dengan kita, saya itu makan sudah. Kita kata apa makan sudah, balik dia tak, dia punya grammar dia betul. Tapi kita ukur grammar kita salah lah, kita marah dia apa? Sebab dia boleh terima dua-dua cara. Makan sudah. Jadi fasajadal malaikatu, maka telah sujud malaikat. Maka sujudlah ataupun telah sujud al-malaikatu. Perkataan malaikah adalah plural. Malaikah tu jamak. Okey. Kemudian di belakang itu dia letak lagi penekanan kulluhum. Maksudnya apa? Bila dia tambah penekanan kulluhum, no exception. Semua. Plural. Bila kita kata alhamdulillah student pagi ni semua datang. Tapi dalam kurungan kecuali yang ada hal lah. Yang ada kemungkinan tak datang. Ada urusan dan sebagainya. Tapi kalau kita kata semua student tanpa kecuali pagi ni datang. Ibarat begitulah. Jadi function kulluhum di situ sebagai penegasan bahawa tidak ada yang terkecuali memberi penghormatan kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Kenapa dia tidak sujud? Aba yang pertama. Yang kedua, tengok baris yang kedua. Ayat yang sama saja. Kita tukar belakang. Tukar perkataan aba kepada istakbar. Okey. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Maka sujudlah para malaikat semua sekali. Sini dah semua sekali. Ajma'un lagi. Nampak? Berapa kali tekan? Kesemua mereka ajma'un, seluruhnya, sekaliannya, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara, daripada perkataan kabura, besar, daripada perkataan besar. InsyaAllah nanti bila kita belajar wazan, minta besar. Apa maksud minta besar? Minta besar tu maksudnya apa? Dia tak tahu ke saya ni siapa? Nampak? Tak kenal pula. Dia tak sambut pula saya datang ni. Tak besar. Dia dah tu macam tu. Kan? Dia dah start berkepak dia keluar tu. Itulah istakbara. So nanti insya-Allah kalau pergi kelas-kelas ustaz-ustaz yang mengajar hadis, nanti Allah akan kata kibir ataupun takabur itu adalah salah satu selendang Allah Subhanahu wa taala. Ia pakaian Allah sahaja. Tak boleh pinjam Jangan pinjam. Takabur itu tak boleh pakai. Okey. Jadi kita selesai dua ayat tu. Ayat yang sama. Dalam setengah ayat dia gabungkan sekali. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan. Kalau enggan saja tak ada masalah. Tetapi dia gabungkan dengan apa? Wastakbara. Dalam kelas kita ni berapa ramai yang enggan? Sebab apa? Lutut tak tahan. tak bagi kursi saya nak sujud macam mana? Maknanya dia bukan istakbara, dia ada masalah kesihatan. Sebab tu dia berbeza. Kalau setakat abah tu kena tanya dulu abah sebab apa abah sebab kaki baru apa? Lutut baru lepas tambah cecair kan, ada masalah lutut kat sini Yang ini dia tambah istakbara kemudian wa kana minal kafirin. Okey.
So insyaAllah kita akan sambung nanti. Rasanya kita sambung tahun depan lah. So yang lain kalau tak ada apa-apa jangan keluar dulu. Ada meeting tergempar ni. Saya je keluar seorang. Ya, Ada betul meeting. Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum. Macam orang Ustaz, kalau orang Pakistan dengan Bangla ni, dia orang ni banyak kan bahasa Urdu kan? Macam mana? Orang Pakistan dengan Bangladesh tu bahasa Urdu kan? Urdu. Lain, Bangladesh lain. Tapi sebab bila Ustaz cakap tadi, bila dia gunakan apa ni predikat dulu tu. Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah mana? Kesian Ustaz. Terima kasih. baru. Ustaz, minta maaf banyak. Okey. Halalkan. Ustaz dah keluar. So, okey. InsyaAllah kita adakan short meeting sekejap ya. Silakan. Boleh tunggu sekejap. Boleh tak? Sekejap je kita meeting bukan nak lama. Boleh. Ya Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, insya-Allah satu pengumuman, insya-Allah minggu depan kita bercuti. So kita tak macam Ustaz cakap tadi lah, insya-Allah kita jumpa lagi pada hadapan. Okey. Yang kedua je ni saya rasa memang perlu dikabarkan kepada semua. Okey.